Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam. Arif Ahmad, Ichi Ihsan Mung Zamdi. Hari ini saya bersiaran secara live di semua platform media sosial saya. Semoga tuan-tuan semua tolong share lah. Ni siapa ni? Muzammil. Waalaikumsalam. Saudagar Kejora, Anwar Rizal, Janah Guntur, Zafani Zakaria, Pargon Usma. Waalaikumsalam. Abdul Samad Rahman, Zulkifli Ahmad, Fazrin Aiman, Pak Nak Muda Zal. Waalaikumsalam. Yus Ismail, Jenderal Saga, Syarul Nizam. Waalaikumsalam. Iki Hussein. Waalaikumsalam. Daripada Taiping Clear. Ismail Yahya Ismail, Cik Kotia. Waalaikumsalam. Hairul Amri, Bot Penang. Man G7 daripada Kota Kinabalu, Muhammad Mat, Kamarul Zaman Omar, Fairuz Idham, Masni Pado, Abang Ad Ida, Cik Syarina, Abang Anwar Rizal. Waalaikumsalam. Kelana Hashim, Pak Ngah, Dizul Chelsea, sahabat lama saya, Muhammad Aminuddin, Lat, Waalaikumsalam. Abdul Halim Masri, As, Laili Cipi, Azman Hassan, Bos Zal, Edin Sky Sign, Aziz Abdul Aziz, Syifa. Waalaikumsalam. Wahbah sihat. Janah Guntur, sahabat lama juga. Tok Abah, tadi siapa tanya tadi, siapa lama tak live kan? Kita apa nama ni, kita relax dulu. Tajuk apa? Banyak tajuk dia. Abang Ahmad Razak. Waalaikumsalam. Biasa isu semasa, CEO moderator. Waalaikumsalam. Anwar Rizal, Malay Digest, sahabat saya. Dia nak ambil tapi join. Cik Ta. Waalaikumsalam. Cik Ta. Abdullah Dolah. Siapa kata saya tak ada? Saya ada, cuma saya duduk di belakang tabir. Akasha Slam, Jun Ikin, Syahadan Noah, Haikal Idayu, Aina Mahkum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa sahaja yang memberikan salam. Tak apalah, saya tak ada nak sebut semua nama. InsyaAllah nanti ke depan kita sebut nama. Mai masuk awal sikit, sempatlah kita sebut. Afraja Raja daripada Sabah. Perhimpunan cuaca lah, daripada kata perhimpunan DG lah, perhimpunan apa nama ni, Minion lah, apalah. Tapi saya ada di situ. Saya ada, tapi saya duduk di orang kata apa, di belakang wartawan. Okey, dah teruskan perkongsian. Kongsi itu percuma, ya betul ya sahabat. Kalau kat Facebook tu dia ada batang ada butang share tu. Tuan-tuan kliklah banyak-banyak share. Kalau di TikTok tu pun sama juga, ada anak panah tu, tuan share lah semua. Grup Instagram, WhatsApp, semualah seantero dunia share. Bila kes mahkamah, tadi saya baru lapor diri tadi. Kes saya 18 hari bulan, kes Tok Wan 8 hari bulan, kes Tan Sri 22 hari bulan. Nanti saya bagi tahu lah dekat apa nama ni, Facebook. Abdullah Noh, Waalaikumsalam. Kalau bagi tahu lah ni, dia hampa lupa pula kan. Kes Tan Sri 22, kes Datuk Wan 8, kes saya 18. Sepanjang bulan Mei. Cak Gadget. Waalaikumsalam. SKJ kan dulu, ya. Saya Sekolah Kebangsaan Jitera, Sekolah Menengah Bandar Baru Abdul Rahman, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sikh, Sekolah Menengah Jitera, Royal Military College, Tengku Anum Tengku Abdul Rahman. Kes wak bila Afiq? Wallahualam, tak tahu. Set pilot. Waalaikumsalam. Okey, teruskan berkongsi tuan. Bagi dahsyat-dahsyat sikit. Okey tuan, mukadimah dia hari ni. Mukadimah ni penting. Tadi saya pergi Pasar Borong Seri Kembangan dan Pasar Borong Selangor Seri Kembangan. Saya sempat ambil gambar lah. Jadi menteri kata tak ada kenaikan harga barang. Dia kata harga siling ayam RM9 Pak Kupang. Ya betul.
Harga shilling ayam RM9.40, tapi di semua kedai di semua kedai di Pasar Borong Selangor, di Pasar Borong Seri Kembangan, dia letak di situ harga ayam RM9.40 bersamaan dengan cas perkhidmatan sekilo RM1.50 hingga ke RM2. Jadi harga ayam 1 kilo menjadi RM11.40. Saya ambil gambar. Dan kalau orang Pakatan Harapan kata bohong, mereka pergi buat report, saya ambil gambar. Silakan. Saya akan post kat FB lagi gambar. Saya dah post dekat WhatsApp group. Nanti saya akan post dekat FB, dekat TikTok dan sebagainya. Kita nak tanya kepada Menteri. Macam mana apa nama harga shilling RM9.40, lepas tu ada pula cas perkhidmatan. Cas perkhidmatan. Cas perkhidmatan pun ada yang tulis cas perkhidmatan pemotongan, ada yang tulis cas perkhidmatan per kilo. Cas perkhidmatan per kilo ada yang letak RM1.50, ada kedai yang letak RM2. Jadi keseluruhannya menjadikan harga ayam itu RM11.40. Walaupun harga besar, saya tak pusing. Saya sebut Pasar Borong Selangor Seri Kembangan 24 jam ada. Boleh pergi beli. Saya baru pergi beli tadi 7 ekor ayam. Saya baru sangat balik ni. Baru sangat balik. Saya nak mau apa? Gambar pun saya dah share dekat dalam grup dah. Jadi tuan-tuan, itulah harga yang dinikmati oleh rakyat sekarang ni. Oh, saya lupa dekat sini dia boleh buat naik gambar. Kita buat gambar dulu, sekejap lagi baru kita cerita. Kita buat gambar, sekejap lagi kita cerita lah. Mana dia tu? Okey. Nampak tak? Nampak? Tu. Ada cas perkhidmatan, nampak tu? Ada cas pemotongan. Di situ. Jadi jangan kata saya tak ambil gambar. Ada banyak gambar yang saya ambil. Saya akan buat laporan dan saya nak tengok. Ambil tindakan kan, tak ambil tindakan kan, pembohong besar. Jadi benda-benda yang sebegini, saya rasa dia akan menyusahkan rakyat lah. Ayam ni adalah makanan asasi rakyat Malaysia. Dan juga dia melibatkan peniaga-peniaga kecil yang meniaga di tepi-tepi jalan dan sebagainya. Apabila harga ayam ni naik, maka dia akan menjejaskan keseluruhan rantaian itulah. Jadi rakyat-rakyat B40, M40 ni dan juga peniaga-peniaga kecil. Saudara-saudara, bayangkanlah, kalau contohlah, saya tadi beli tak banyak lah, saya beli 3 kilo udang, 3 kilo sotong, 4 kilo ikan kembung, 7 ekor ayam. Agak-agak saudara berapa? Agak-agak saudara. Keseluruhan tadi campur dengan sayur apa semua, saya terpaksa belanja hampir RM700. Tuan-tuan bayangkanlah kalau gaji saya adalah RM2,000. Kalau saya sewa rumah, sewa bayaran rumah saya, contohlah saya ambil lah RM1,200. Campur dengan bayar kenderaan, contohlah kita ambil RM500. So RM1,700. Jadi macam mana saya nak berbelanja untuk isi rumah? Macam mana saya nak berbelanja untuk makan minum anak saya? Bukan mewah di Zoo Chelsea. Anak 4 orang. Anak 4 orang. RM700. Jadi semua tu saya jarang makan di rumah sebab saya banyak keluar. Saya banyak buat research di luar. Jaranglah ada di rumah. Kadang pula ni balik pun sebab ni kes mahkamah anti dekat. Saya penjamin pada Tok Wan 8 hari bulan. Hari ni 5 hari bulan, 8 nak kena pergi. Jadi saya jarang makan di rumah. Banyak bagi makan untuk anak-anak dan terpaksa beli banyak ni sebab apa? Sebab saya bagi contoh. Sewa di KL ni tak dapat dah RM650. Sewa flat paling kurang pun RM1,000. Jadi saya tak bagi makan anak kat sekolah, saya tak bagi duit, saya buat sarapan. Anak bawa pergi sekolah. Tuan-tuan bayangkanlah bagaimana orang-orang, golongan-golongan yang susah ini, golongan-golongan yang tinggal di flat, golongan-golongan yang tinggal di rumah kos rendah, bagaimana mereka nak nak survive kehidupan mereka. Ada rakan-rakan kita di Pakatan Harapan kata, oh tipu, tak mungkinlah cecah sampai RM700.
Kita ambil lah tuan-tuan, kita ambil kira. And ikan kembung sekilo berapa sekarang ni, kita bagi tahu kat orang Pakatan Harapan kalau dia tak tahu. Ikan kembung sekarang ni, kalau yang saiz 3 jari yang kecil itu, harganya sekilo RM18. Kalau yang besar itu sekilo RM24. Ayam tadi campur dengan cas perkhidmatan sekilo RM11.40. And udang sekilo berapa saudara? And 38 hingga ke RM42. Sotong sekilo berapa saudara? 36 ke atas, 33 dan sebagainya. Jadi bagi tahu kepada mereka, kalau kita totalkan secara keseluruhan, campur sayur dan sebagainya, berapa harga untuk beri barang rumah sekarang ini? Jadi tuan-tuan, mereka ini pun, and di antara mereka ini datangnya daripada golongan yang susah juga. And mereka pun bukannya orang yang kaya-kaya, mereka pun susah. Tapi mereka ini ada nilai ketaksuban dalam diri mereka. And dalam diri mereka ni adanya nilai, and nak jadi apa pun jadilah, asalkan aku masuk dalam sosial media, aku nak bagi tahu kata bana ni bagus. And lepas tu dekat luar, and dekat dalam di antara mereka, and mereka pun minta bagilah imbuhan, duit tak cukup ni, nak hidup ni tak ada imbuhan. Jadi tuan-tuan, kita kena akui lah perkara ini sebenarnya berlaku. And bukan tak berlaku dalam negara kita. Jangan kita nafikan bahawa kenaikan harga barang ini memang betul wujud dan dia menekan. Dan sampai ke hari ini, kalau kita tengok tuan-tuan, kita telah pun melepasi 7 bulan, fasa 7 bulan selepas PRU ke-15. Bila kita dengar semasa mereka berhujah pada PRU 15 yang lalu, mereka kata apa? Mereka kata kita mesti jatuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Kita mesti jatuhkan kerajaan PNBN ini. Sebab harga barang mahal. Sebab itu mahal, sebab ini mahal. Sekarang ini mereka kata apa? Dulu mereka kata kalau mereka memerintah jangan risau. Sekejap saja harga barang akan turun. Mereka buatlah drama-drama. Lepas angkat sumpah jadi Perdana Menteri. 6 kertas putih telah pun dibentangkan. Jadi sampai hari ini rakyat tak tahu apakah laporan yang telah dibentangkan untuk menurunkan harga barang tersebut. Perdana Menteri pun ucap, dia kata apa? Saudara semua jangan risau. Esok Abang Mat kita, Mat Sabu kita akan umumkan harga yang lebih rendah esok hari. Sampai hari ini tuan-tuan, 6 bulan. Rakyat semakin terseksa. Rakyat semakin tertekan di bawah pemerintahan mereka. Kalau mereka cerita tentang kerajaan yang terdahulu, banyak perkara yang kita lakukan, mereka bangga kunung-kunungnya lah, harga sawit, minyak, botol murah. Hari ini dilaporkan dalam akhbar, disubsidikan minyak botol tersebut. Bila subsidi minyak botol ni, bukannya bagi pada M40, bukan bagi kepada B40 yang menikmati ni, termasuklah TN20 pun. Jadi mereka subsidi botol. Lepas tu mereka kata selepas ini pada bulan Jun dan Julai harga minyak masak akan meningkat. Jadi saudara-saudara, minta maaf lah suara tak apa nak ada. Jadi saudara-saudara, inilah yang berlaku apabila kita meletakkan kepimpinan yang salah untuk mentadbir negara kita. Mereka tidak tahu bagaimana untuk menguruskan negara dengan baik. Kalau kita tengok zaman kita dulu, apa yang telah dibuat oleh Datuk Seri Ronald Kiandi. Dia ada haji sekarang ni. Datuk Seri Haji Ronald Kiandi. Apa yang beliau telah buat. Menyekat ekspor dan membuka AP kepada sesiapa yang dapat bawa masuk ayam yang lebih murah untuk dinikmati oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Dan kita mensubsidikan 1 kilo ayam RM1. Dan juga kita subsidi telur. Agar ayam pada waktu itu kekal pada paras harga RM9.24. Dan juga telur pada waktu itu kekal pada harga 41, 42 dan juga 44 sen mengikut grade. Itulah usaha-usaha yang kita lakukan. Bukan macam mereka sekarang ni hanya lebih kepada propaganda, cerita politik, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa kerja untuk membantu rakyat. Dan jentera-jentera penerangan kerajaan juga digunakan untuk tujuan propaganda politik.
perang persepsi dan juga memburukkan parti yang lain, tetapi tidak melaksanakan fungsi dengan baik untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat dan juga menteri tentang keadaan yang berlaku dekat bawah ini. Okey tuan-tuan, itu adalah mukadimah pada hari ini, pada malam inilah. Dah lama kita tak buat live ni, mukadimah pun agak panjang sikit lah. Okey tuan-tuan, Ustaz nak kena panggil anak ambil ayak. Ustaz ingat ni, suara tak ada ni, pening juga kalau ayak tak ada ni. Sekian tuan-tuan. Arisa, Arisa, oh Arisa. Zaman dulu-dulu kan panggil kan, Arisa Okey tuan-tuan, Mikael. Dia anak ramai senang boleh panggil suruh ambil ayah. Mereka tak dengar tak apa. Tak kira mereka lalu kau ni, tak kira mereka ni. Bagus Arisa tolong papa. Bukan papa. Papa lain lah. Mereka tak panggil papa. Mereka kita geli lah. Panggil papa-papa ni kan. Anak papa yang panggil bangsa ni papa-papa. Okey tuan lah. Topik yang keduanya adalah berkenaan dengan desas-desus yang mengatakan ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. Maka hari ini keluarlah kenyataan-kenyataan akhbar yang mana yang mengatakan bahawa ada rancangan yang dibuat oleh Perikatan Nasional untuk menjatuhkan kerajaan pada hari ini. Saudara-saudara, biasalah mereka ini. Bila berlakunya pergolakan secara dalaman, maka tidak ada orang lain yang untuk mereka salahkan, maka mereka tunduklah jari kepada kita. Dan pada hakikat yang sebenarnya daripada awal lagi penubuhan kerajaan ini, Perikatan Nasional tak heran pun, kita tak heran pun, kita tidak terkejar-kejar nak jadi kerajaan. Saudara, kalau kita nak jadi kerajaan, kita boleh bersama-sama dengan penyamun dan perompak. Tapi kita memilih untuk kita jadi pembangkang kerana kita menghormati mandat rakyat. Rakyat memilih Perikatan Nasional kerana manifesto yang kita bawa. Manifesto bersih dan stabil. Jadi mereka menolak pada waktu itu dalam kempen-kempen pilihan raya. Kita kata jangan undi Pakatan Harapan, jangan undi Barisan Nasional. Dan mereka memilih Perikatan Nasional kerana mereka tidak mahu BN. Mereka tidak mahu kepada PH. Takkanlah kita nak mengkhianati pengundi-pengundi kita. Bila habis pilihan raya demi kuasa dan jawatan, kita sanggup pergi dudukkan PH dengan BN. Maka ketetapan ini telah pun dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama-sama dengan Tok Guru Hediawang. Kita tetap dengan pendirian bahawa kita akan duduk di sebelah pembangkang. Dan kerana kita menghormati pengundi-pengundi kita dan kita tidak akan sesekali mengkhianati mandat rakyat. Jadi saudara-saudara, sekarang ni timbul yang mengatakan kita nak bekerjasama dengan BN. Dan kita nak jatuhkan kerajaan hari ini. Ini semua propaganda dan persepsi. Dan nak mengalihkan. Konon-kononnya pembangkang ni jahat. Dan kita ni nak menggugat mereka. Sedangkan tuan-tuan, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Audio tak open nak clear. Okey, sekejap tuan-tuan. Okey tuan-tuan, baru dia ada suara sikit. Tadi dia pecah. Nampak dia sikit boleh bagi dia. Okey tuan-tuan. Sebenarnya pergolakan ini berlakunya di antara mereka sendiri. Kalau kita tengok di awalnya,
Desas-desus berkaitan dengan kejatuhan kerajaan hari ini didedahkan oleh mereka yang dalam kerajaan bukannya daripada Perikatan Nasional. Perkara ini pada peringkat awalnya didedahkan oleh berita The Vibe yang mana seorang daripada Parti Muda, kalau tak silap saya nama dia Amira Rosli, beliau mengatakan wujudnya langkah yang dipanggil sebagai do or die. Langkah ini di mana dikatakan bahawa datangnya daripada penajaan Tun Mahathir Mohamad dan Daim Zainuddin kepada mereka-mereka yang di dalam kerajaan ini. Ada beberapa orang daripada Parti Pakatan Harapan dan sedozen daripada UMNO yang dikatakan akan menarik sokongan daripada kerajaan hari ini dan akan pergi dalam pilihan raya kecil. Dan dalam kenyataan yang awal itu tidak dikata pun adanya pelipatan daripada Perikatan Nasional. Tidak dikata pun mereka ini nak lompat join PN. Tak ada. Selepas itu disambut oleh kepimpinan daripada kerajaan sendiri juga. Apabila naiknya nama Wika Siong, apabila naiknya nama Fazilah yang mewakili EPS, yang dikatakan 52 orang ahli parlimen akan lompat, maka pada waktu itu barulah keluar kenyataan. Kenyataan yang mana pada waktu itu mereka menafikan, mengatakan mereka masih lagi sokong pada Anwar. Fazilah kata GPS sokong Anwar, Wika Siong kata dia sokong dan sebagainya. Jadi saudara, pergolakan ini berlaku, semua orang tahu. Tidak ada kaitan dengan Perikatan Nasional. Jadi dikatakan desas-desus ini berlaku adalah kerana dikatakan tidak kepuasan hati tentang jawatan-jawatan yang dilantik. Sebagai contohnya, Ketua Penerangan PKR jadi Menteri di Kementerian Digital dan juga Multimedia. Ketua Wanita PKR Menteri Pendidikan Fazlina. Timbalan Presiden Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Ketua Angkatan Muda Keadilan, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Bendahari ataupun Setiausaha Agung Anthony Loke sebagai Menteri Pengangkutan. Dan semua berjawatan-berjawatan yang tertinggi daripada sayap wanita, sayap pemuda, sehinggalah kepimpinan tertinggi PKR dan juga EAP mendapat jawatan dalam kementerian. Sedangkan parti-parti yang lain yang menyokong pada kerajaan hari ini, walaupun mereka mempunyai kursi yang banyak, mereka tidak mendapat tempat dalam kerajaan. Inilah yang dikatakan ura-ura yang mengatakan ketidakpuasan hati. Dan apabila Wika Siong tidak mendapat tempat, MIC tidak mendapat tempat, ketua orang kata beberapa pimpinan UMNO ataupun ahli parlimen UMNO yang lain tidak mendapat tempat yang sewajarnya. Dan jawatan-jawatan yang penting dalam kerajaan hari ini hanya diisi oleh orang dalam Pakatan Harapan, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan Nga Komeng, Kementerian Kewangan Anwar Ibrahim sendiri, sedangkan Datuk Jo pun boleh jadi Menteri Kewangan. Jadi inilah yang dikatakan konflik yang pertama yang menjadi kepada desas-desus yang mengatakan ada wujudnya penarikan sokongan kerana tidak ada jawatan-jawatan yang diberikan kepada mereka. Dan lepas tu dalam huraian itu juga dikatakan berlakunya pergolakan ini kerana berlakunya pertembungan di antara GPS dan juga EAP dalam beberapa isu. Antaranya lah isu berkaitan dengan bendera Malaysia. Apabila EPS ataupun Kerajaan Negeri Sarawak bercadang untuk membina tiang bendera yang tertinggi di Malaysia yang akan diletakkan di Bandar Kuching. Dan dikatakan duit untuk pembinaan bendera ini datangnya daripada sponsor. Jadi pada waktu itu ahli parlimen Bandar Kuching EAP menyerang Ketua Menteri Sarawak, mengatakan itu adalah satu pembaziran yang sepatutnya duit tersebut diagihkan untuk kebajikan rakyat di Sarawak dan sebagainya. Maka pada waktu itu Ketua Menteri Sarawak memberi respon
beliau mengatakan bahawa orang itu ingin sponsor untuk buat tiang bendera. Dan kalau dia kata dia nak bagi bantuan kebajikan, maka dia akan bagilah bantuan kebajikan sebab itu bukan duit kerajaan negeri. Inilah perbalahan yang pertama yang bermula. Sehinggalah di dalam Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Stampin pada waktu itu dalam ucapan hitah diraja mengeluarkan satu perkataan yang mengguris EPS apabila beliau mengatakan GPS telah pun gagal dalam mengurus takbir dan mentadbir kerajaan negeri Sarawak. Jadi di antara GPS dan DAP ni dua-dua dalam kerajaan dan mereka bergaduh sesama sendiri. Tak ada kaitan pun dengan Perikatan Nasional. Dan begitu jugalah kalau tuan-tuan tengok di antara DAP dan juga MCA apabila berlakunya dua pertembungan. Isu telur apabila Wee Ka Siong bawa masuk 3 biji telur kat dalam parlimen dan dia telah pun disaman dan dikatakan orang itu menggunakan nama Jabatan Perdana Menteri. Dan kemudiannya dekat-dekat hari raya ini, Wee Ka Siong mengeluarkan kenyataan dan menyindir Anthony Loke. Yang mana Anthony Loke juga mengeluarkan kenyataan yang menguris hati Wee Ka Siong apabila dihina dan diherdik Wee Ka Siong, seolah-olah Wee Ka Siong tidak tahu untuk menggunakan aplikasi dalam telefon dan sebagainya. So tuan-tuan, seluruh rakyat Malaysia tahu desas-desus yang dikatakan penarikan sokongan dan kejatuhan kerajaan hari ini adalah kerana perbalahan di antara mereka sendiri. Tidak ada kaitan langsung dengan Perikatan Nasional. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ini walaupun tidur sebentar tetapi mimpi mereka lain-lain. Mereka duduk dalam kerajaan hari ini tetapi mereka ada niat untuk membunuh di antara satu sama yang lain. UMNO duduk dalam kerajaan dengan harapan pada PRU 16 dia dapat mengalahkan Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan juga duduk bersama-sama dengan UMNO dalam kerajaan hari ini dengan harapan pada PRU 16 dia dapat mencuri pengundi UMNO. Dan mereka bukannya merancang untuk duduk sekali. Malah Pakatan Harapan sendiri pun tidak pernah menjemput UMNO untuk menyertai Pakatan Harapan. Sebagaimana Perikatan Nasional pernah menjemput UMNO untuk menyertai Perikatan Nasional. Okey, saudara-saudara. Jadi semua orang tahu pergolakan yang berlaku dalam kerajaan hari ini adalah kerana perbalahan mereka. Jadi pesanan saya kepada Anwar Ibrahim dan orang-orang dalam Pakatan Harapan, tak perlu nak tunding jari kepada Perikatan Nasional. Jagalah kaum keluarga kamu sendiri. Kalau rasa kamu ada kestabilan, wujudnya majoriti 148 tu takbir negara. Kenapa kata ada sokongan tapi hari ini nampak seolah-olah goyang. Kita boleh nampak seolah-olah kerajaan hari ini mungkin hanya tahun ini saja bertahan. Dan kemungkinan Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri yang terpendek dalam sejarah Malaysia. Okey tuan-tuan. Benar. Saya ingatkan suara saya dah pulih dah. Saya pun termakan dengan hasutan rakan-rakan untuk buat live malam ni. Rupanya pedih lagi tekuk saya ni. Okey tuan-tuan. Bila kerajaan nak etos minum ayak dulu Abang Japik. Itulah pasal dia. Jam juga aku berpeluh-peluh sakit tekak. Minum ayak lemon panas. Ya, nanti saya minum. Faham dulu. Wait. Dia bila sakit ni, oksigen dia tak sampai otak. Pencernaan pemikiran dia slow sikit dah. Kecoh 126 tu apa cerita? Apa yang kecoh 126 ni? 126 ni main daripada mana tuan-tuan? Nepal juga. Bukan PN. Mereka juga yang mengatakan ni dilaporkan dalam akhbar. Saya rasa Malaysia ini kalau tak silap saya. Baru-baru ni lah dikatakan
ahli parlimen yang keluar daripada Pakatan Harapan ini akan menyokong supaya mengangkat Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Tan Sri pun terkejut. Tan Sri Muhyiddin terkejut. Saya nak siapa dia nak sokong saya jadi Perdana Menteri? Dia pun terkejut. Dia pandai-pandai main lapor je. Sedangkan benda itu mereka sendiri yang sebut. Sebab apa mereka sebut, tuan-tuan? Mereka tahu bahawa mereka nak spin. Sebenarnya masalah ni adalah masalah halaman mereka. Jadi mereka nak gaduh lah, nak bagi kita bergaduh. Dia kata nak bagi, ada yang kata keluar kenyataan sokong Hamzah jadi Perdana Menteri, ada yang kata nak naikkan Ismail Sabri, ada yang kata nak naikkan Isyamuddin. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, angin tak ada, ribut pun tak ada. Angin tak ada, ribut pun tak ada. Tiba-tiba yang keluar kenyataan macam tu kat dalam Malaysia kini. Tapi Perikatan Nasional tak ada. Ni adalah pergaduhan di antara mereka dan mereka sendiri yang mewujudkan angka tersebut. Dan mereka sendiri yang menimbulkan kata kerajaan mereka nak jatuh. Dan mereka sendiri yang bagi tahu kepada rakyat Malaysia bahawa kerajaan mereka hari ini adalah kerajaan yang tidak ada kestabilan dan tidak ada keabsahan. Sebab masing-masing bergaduh di antara satu sama yang lain. Waalaikumsalam. Cikgu Ezek. Tak ada kena-mengena dengan kita. Mereka nak label kita Moroyan nak jadi kerajaan. Padahal mereka sendiri yang gila. Dua tak ada, ribut tak ada, angin tak ada apa, mereka pergi habak kata kerajaan mereka nak jatuh. Rakyat Malaysia tak bodoh, tuan. Rakyat Malaysia lah ni, dekat handphone dia ada berita, dia boleh baca, dia boleh tengok sendiri. Datuk Seri Faizal Azumu menafikan, Tuan Ibrahim Tuan Man nafi, kami tak tahu apa-apa, tiba-tiba ya dia sebut. Rakyat Malaysia hari ni, tuan-tuan, dia boleh tengok surat abang, dia boleh baca berita. Dia pun tahu apa yang berlaku sebenarnya. Okey, tuan-tuan, kita masuk sikit dalam topik pilihan raya negeri. Hari ni kita dah masuk bulan Mei. Lagi sebulan saja kita akan bertemu dengan satu pilihan raya negeri, melibatkan 6 negeri. Melibatkan Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Selangor, Kelantan dan juga Terengganu. Jadi tuan-tuan, bila kita nak pergi dalam pilihan raya ini, apa yang perlu kita lihat adalah apakah kehendak kita. Sudah lama kita duduk dalam kelompok pemikiran yang tidak matang. Kita berlumba-lumba bukan untuk melihat satu kepimpinan yang baik untuk mentadbir negara. Kita berlumba-lumba, sebagai contohnya kita nak tengok Liverpool lawan Manchester. Penyokong Liverpool dia nak Liverpool menang. Penyokong Manchester dia nak Manchester menang. Jadi dia pun duk bersorak, dia pun duk macam itulah dekat kedai mamak daripada dulu sampai sekarang. Jadi pemikiran kita harus berubah, rakyat Malaysia. Kita kena tanya kehendak kita. Apa yang kita nak berlaku dekat dalam negara kita. Apa yang kita nak untuk anak cucu cicit kita. Apa yang kita nak untuk generasi yang mendatang. Jadi tuan-tuan, bila kita berfikir soal itu, saya bagi tahu sekarang ini, saudara semua pernah rasa. Tuan-tuan pernah ditadbir oleh Kerajaan Barisan Nasional selama 62 tahun. Saudara pernah ditadbir oleh Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan. Tuan-tuan pernah ditadbir oleh Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin selama 18 bulan. Tuan-tuan pernah ditadbir oleh Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan Keluarga Malaysia. Dan sekarang ini tuan-tuan ditadbir oleh Kerajaan Madanon. Madani. Jadi tuan-tuan dah rasa semua jenis kerajaan. Saya tak perlu nak cerita, nak beritahu kepada tuan-tuan kerajaan mana yang lagi bagus, kerajaan mana yang lebih baik. Tuan-tuan sendiri tahu, tuan-tuan sendiri merasai zaman-zaman pentadbiran mereka ini semua. Jadi tuan-tuan sendirilah yang kena buat keputusan. Kena tengok, adakah kerajaan hari ini tuan-tuan rasa kerajaan yang bagus?
Adakah tuan-tuan rasa kerajaan yang sebelum ini lebih bagus daripada kerajaan yang ada pada hari ini? Saudara-saudara semua, saya nak mengajak saudara semua untuk keluar daripada kepompong politik perkauman. Dan bila dekat dengan pilihan raya negeri, apabila berlakunya pilihan raya negeri di Pulau Pinang dan Selangor, maka ada pihak-pihak yang tertentu yang nak membangkitkan soal perkauman, soal bukan Melayu, soal Melayu dan sebagainya. Tuan-tuan, bukan Melayu dan Melayu ini hanyalah soal identiti. Saya bercakap dalam bahasa Melayu, berpakaian seperti orang Melayu, songkok ni. Bapa saya adalah orang Melayu, saya mengamalkan adat istiadat orang Melayu. Identiti saya adalah Melayu. Dan bagi mereka yang berbangsa Cina, mereka muka macam Cina, cakap Cina, makan makanan Cina, mengamalkan adat istiadat orang Cina, maka mereka adalah Cina secara identiti, mengikut pada kaum. Tapi dalam konteks negara bangsa, kita semua adalah rakyat Malaysia. Jadi kenapa kita nak sembang soal pengundi bukan Melayu, pengundi Melayu? Saya rasa ini bukan satu topik yang relevan untuk kita bincangkan. Soalnya sekarang ni kita kena tanya apa rakyat Malaysia nak. Apakah yang orang Malaysia nak? Dan bagaimanakah kita nak bawa keluar daripada politik yang sebegini. Jadi mereka-mereka ini, tuan-tuan, mereka hanya tahu bercakap soal perkauman kerana itu sajalah makanan mereka untuk mereka menang dalam pilihan raya. Sebagai contohnya dalam isu UEC, mereka pergi jumpa dengan rakan-rakan kita yang berbangsa Cina. Mereka bagi tahu kalau mereka jadi kerajaan, mereka akan iktiraf UEC. Masukkan dalam manifesto mereka. Mereka kata kalau mereka jadi kerajaan, mereka akan iktiraf UEC. Dan kemudiannya mereka pergi kepada orang Melayu. Mereka bagi tahu kepada orang Melayu, jangan risau, kita tidak akan iktiraf UEC. Kita tidak mahu politik perkauman sebegini untuk memperbodohkan kita, menggunakan sentimen kaum untuk meraih undi. Padahal mereka hanyalah menggunakan sentimen ini hanyalah sekadar untuk mereka berkuasa. Dan apabila mereka menjadi kerajaan, mereka tidak membela nasib kita. Sampai hari ini, apa yang berlaku dengan UEC? Dia buat pentas-pentas ceramah, jumpa dengan orang Melayu. Dia kata jangan risau, kita takkan iktiraf ISET, kita takkan iktiraf UEC. Tapi bila dia pergi jumpa dengan orang bukan Melayu, kita akan memperjuangkan UEC, sabar, kita akan memperjuangkan ISET, nampak pembohongan mereka. Jadi kita tidak boleh biar soal ini. Begitu juga dah dengan perbalahan agama. Agama ini, saudara, adalah pegangan hidup. Saya adalah orang yang beragama Islam. Nama saya Muhammad Syafiq. Saya mengucapkan kalimah syahadah. Dan ada rakan-rakan kita yang beragama lain. Bagi Islam, bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Begitu jugalah dalam perlembagaan yang menjamin kesemua agama. Dan dalam perlembagaan perkara 3 pasal 1, perlembagaan persekutuan berkata, agama bagi persekutuan adalah agama Islam. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. So, tuan-tuan, kita tidak ada masalah berkaitan dengan perkara ini. Tapi mereka mengata seolah-olah kalau PAS mentadbir negeri ataupun PAS mentadbir negara, maka negara kita akan jadi seperti Afghanistan. Sedangkan PAS pernah jadi kerajaan. PAS pernah jadi kerajaan di bawah kerajaan Perikatan Nasional. PAS pernah jadi kerajaan masa kerajaan keluarga Malaysia. Negara kita tak tukar jadi Afghanistan pun. Negara kita tak tukar jadi Taliban pun. Genting Highland tak tutup pun. Genting Highland tak tutup pun. Pekan Kuala Lumpur tak jadi masalah pun. Orang Cina tak kena tutup kepala pun. Jadi bagaimana mereka mengatakan bahawa berhati-hati dengan gelombang hijau? Seolah-olah gelombang hijau ni tak pernah jadi kerajaan. Jadi tuan-tuan, kita perlu keluar daripada politik perkauman dan juga agama ini, yang mana kita kena fokus kepada politik yang berteraskan kebajikan sosial dan juga opportunity ataupun peluang-peluang yang ditawarkan oleh kerajaan kepada kita.
Kita perlu menilai semasa lebay-lebay PAS ni jadi kerajaan, apakah dasar-dasar yang baik yang mereka buat. Sebagai contohnya, dasar yang telah dibuat di bawah Kementerian Alam Sekitar oleh naib Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man. Kita boleh tengok dasar-dasar yang telah dibuat oleh Haji Udin pada waktu itu. Kita tengok dan kita bandingkan dengan kepimpinan dalam kerajaan hari ini. Adakah mereka yang dikatakan lebay PAS ini lebih berkualiti, ataupun mereka yang sengaja nak hasut kepada kebencian kaum dan agama ini berkualiti? Saudara-saudara semua, kita perlu lihat. Adalah walak non ni mengatakan bahawa kita di peringkat kerajaan negeri ini kena pilih parti yang sama dengan kerajaan persekutuan jika mahukan peruntukan. Sekarang ni kita tanya pula kepada mereka, boleh tak kami dekat Perikatan Nasional ini, kami tidak mahu bayar cukai sewaktu anda jadi kerajaan. Sebab apa? Sebab anda kata kalau nak peruntukan kat kerajaan negeri kena undi Pakatan Harapan. Jadi kami yang taksub kepada Perikatan Nasional ni, kami bagi tahu kami tak mau bayar cukai boleh. Jadi hampa kutip cukai sahaja kepada orang Pakatan Harapan. Lepas tu barulah hampa kata kalau nak peruntukan maka undilah Pakatan Harapan. Sebab apa tuan-tuan? 80% hasil kewangan negara ini datangnya daripada cukai rakyat. Rakyat yang membayar cukai dan sebagainya. Kalau mereka mengatakan kalau tak undi mereka tak boleh dapat peruntukan, kita bagi tahu kat mereka jangan kutip cukai kat orang Perikatan Nasional, kutip saja kepada orang Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya tak jadi isu apa pun. Kalau kita rasa kita berpandangan bahawa kita nak peruntukan apa yang mereka bagi, sama juga tuan-tuan. Dan sama juga saya bagi tahu kepada tuan-tuan, tetapi keputusan yang kita buat di peringkat pemilihan raya negeri ini mampu mengubah kepada kedudukan kerajaan persekutuan. Saya bagi tahu kepada saudara. Sekejap tuan, nak bagi tahu ayat pula habis dah. Okey tuan, rehat saya bagi ayat ada tu. Okey tuan, jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Saya dalam politik ni tak lama tuan-tuan. Umur saya lah ni 32 tahun. Saya dalam politik daripada umur saya 18 tahun. Saya mengenali rapat orang-orang politik ni. Sebab saya pernah kerja dengan mereka. Saya pernah jadi pegawai mereka. Saya nak bagi tahu pada saudara satu benda. Orang politik ni, dia paling ketakutan dalam diri dia adalah apabila dia tidak disokong. Dia bukan kata dia takut sebab dia tak dipilih dalam pilihan raya. Dia takut sebab dia tidak boleh dapat layanan istimewa. Dia tak boleh masuk dalam parlimen, dia tak ada escort polis, dia tak ada orang mai cium tangan dia, datuk. Dia tak ada orang pergi buka pintu dia. Dia risau benda tu semua. Jadi tuan-tuan, orang politik ni nak ubut mereka senang je. Hari ni tuan-tuan tengok, dia duduk dekat dalam kerajaan dengan Abang Non. Dia kata kepada kawan-kawan dia bagi tahu, dia kata nak ada satu jajaran baru. Rakyat akan terima, rakyat akan sokong dia. Dia bagi tahu kat rakan-rakan dia, kita buat uji kaji. Kita buat uji kaji, kalau UMNO gabung dengan PH, kita akan dapat sokongan orang Melayu lebih banyak. Sekarang ni saya nak bagi tahu, jangan undi mereka. Bila kita tak undi mereka, maka ahli-ahli parlimen ni mereka fikir, mereka kata, oi, PRU 16 nanti, kalau keadaan jadi macam ni juga, maka mereka akan hilang lah. Mereka akan hilang kursi mereka. Tuan-tuan tengok ahli-ahli politik yang tak dapat bertanding. Khususnya dalam UMNO. Tuan-tuan tengok Noh Omar macam mana. Tak boleh duduk, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Anwar Musa macam mana. Tak boleh. Khairi Jamaluddin, Syaril Hamdan. Boleh tak? Tuan-tuan boleh tengok mereka tak? Tuan-tuan tengok gelagat mereka macam mana. Jadi tuan-tuan, mereka ini sentiasa ingin duduk dalam kemenangan. Mereka nak dapat sokongan, mereka nak jadi ahli parlimen dan sebagainya. Kalau mereka tidak dapat sokongan, mereka akan jadi dia jadi kelang kabut, dia jadi tantu arah dan sebagainya.
Dia akan fikir PRU 15 nanti dia akan melingkup terus. Dan jadi tuan-tuan, dan kita kena buat keputusan. Pilihan raya negeri ini jangan duk bagi undi kat mereka. Bila tak bagi undi kat mereka, mereka pun buat analisis. Bila mereka buat analisis, mereka kata, oh tak boleh. UMNO kalau duduk dengan Pakatan Harapan, UMNO akan mati. Dan maka mereka pun buat keputusan untuk meninggalkan kerajaan hari ini. Bila mereka tinggal kerajaan hari ini, otomatiklah GPS pun akan tinggalkan kerajaan hari ini. Maka kalau kata mereka kata, nak bagi sejajar dengan kerajaan persekutuan, undilah kepada mereka. Ini adalah penipu besar. Dan mereka cuma nak buat eksperimen. Mereka nak buat eksperimen kalau mereka dengan UMNO, adakah orang akan undi mereka. Jadi kita pastikan eksperimen mereka ni menjadi kegagalan. Jadi pada PRN nanti, bulan depan, saudara-saudara semua jangan undi mereka. Undilah kepada Perikatan Nasional. Tuan-tuan tak percaya cakap saya, tuan-tuan tengok. Lepas PRN, kalau Pulau Pinang kalah, Selangor kalah, Anwar Ibrahim jatuh. Tuan-tuan percaya cakap saya? Sebab orang politik ni, dia duk fikir ke depan. Dia boleh bertahan, tak boleh bertahan. Tuan-tuan bayangkan, dia kira, dia buat perkiraan di parlimen dia, PRU 16 dia melingkup. Adakah dia masih lagi nak bersama-sama dengan kerajaan Pakatan Harapan? Dia takkan bersama. Sebab dia duk fikir PRU 16 dia nak jadi ahli parlimen lagi. Jadi kita pun kenalah bagi jatuh Pulau Pinang dan juga Selangor ni, supaya kerajaan hak di atas ni pun jatuh. Sebab mereka ni tuan-tuan, mereka tak erti takbir negara. Tuan-tuan tengok 6 bulan mereka duduk sebagai di kerusi menteri. Apa mereka buat? Apa kebaikan untuk kita? Rakyat-rakyat yang susah dapat apa? Orang berniaga dapat apa? Ni tuan-tuan laporan daripada International Monetary Fund, IMF, Bank Dunia lah cerita dia. Bagi tahu kita nak menghadapi krisis kegawatan ekonomi yang teruk. Adakah mereka ini boleh membantu kita? Ataupun lebih banyak orang akan bankrupt? Ataupun lebih banyak orang akan bunuh diri dan sebagainya? Jadi inilah yang perlu kita tengok tuan-tuan. Kalau kita biar lebih lama mereka mentadbir negara, lebih teruk kita. Kita takut beban hutang negara kita bertambah. Tuan-tuan bayangkan, Najib Razak tinggal kerajaan paras hutang negara 676 bilion. Di akhir tahun 2018, hutang negara mencecah 979 bilion. Akhir tahun 2019, hutang negara mencecah 1 trilion. Siapa jadi Menteri MOF pada waktu itu? Menteri Kewangan pada waktu itu, hutang negara telah cecah 1.2 trilion di bawah Lim Guang Eng. Dia serah kepada kita, hutang 1.2 trilion itu dia serah Beratan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi lepas tu dia tanya kita pula, macam mana hutang boleh jadi 1.2 trilion? Kamu tak ingatkan siapa yang buat hutang? Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan, agak hutang negara kita di ujung tahun 2023 ni berapa? Lagi lama mereka tadbir negara, mampu kita rakyat jenuh duk bayar hutang. Jadi kita tak boleh biar lama tuan-tuan. Jadi kita kena bagi kerajaan Perikatan Pakatan Harapan, rejim laknatullah ini jatuh secepat yang mungkin. Dan dengan kita menunjukkan kuasa rakyat, yang mana kita akan memberi undi kepada Perikatan Nasional. Okey saudara, siapa duk kata ni? Ada soalan nak tanya? Okey tuan, Waalaikumsalam. Siapa yang bagi salam tu? 600 bilion tu siapa yang berhutang bayar? Itu hampa kena tanya mereka. Hampa kena pergi tengok laporan kewangan Bank Negara tahun 2018-2019. Hampa akan tahu apa yang saya cakap. Tapi masalah kita ni tak mau baca. Jadi kita duk percaya. Jadi bila walanon kata macam mana hutang negara cecah 1.2 trilion, 1.3 trilion. Tan Sri Muhyiddin Yassin buat hutang negara 1.3 trilion. Kita pun percaya pembohongan dia. Padahal hutang negara pada zaman Lim Guang Eng pun dah 1.2 trilion dah. Jadi dia tanya kita balik. Dia yang bagikan hutang negara jadi 1.2 trilion. Dia tanya kita. Ini masalah daripada mereka. Dalam DAP ni yang hanya kuat untuk orang kata apa, main propaganda semata-mata.
Okey, tuan, maju terus PN. Kesian walana ni bila saya cerita benda betul, mereka akan jadi macam koyak, mereka jadi panas. Mereka kata haram dia ni buat live pula, dia duduk cerita pula dah. Kami ingatkan dia diam lama dah. Bila saya muncul, menunjukkan kemunculan, mereka pun jadi serba tak kena, jadi panas, jadi tak tahuan, jadi corang gila kat dalam ruangan komen. Okey tuan-tuan, teruskan dulu bagikan mereka menyalak-nyalak dulu. Saya nak pergi ambil ayat Ustaz. Biarlah mereka menyalak. Sekali kita sambung topik yang seterusnya. Okey. Yang terakhirnya tuan-tuan, suara saya pun tak boleh nak pergi ni, tak boleh pergi lama-lama tuan-tuan. Yang terakhirnya adalah ramai orang duk WhatsApp saya, duk tanya saya, tolonglah bagi pandangan sikit pasal kes Najib Razak ni. Jadi kawan-kawan kita dalam UMNO duk tanya saya pasal kes Najib Razak. Baru ni saya naik Grab pun, penyokong Najib, yang mana dia tahu dulu saya salah seorang daripada penyokong Tega Najib, dia pun tanya apa pandangan saya berkenaan dengan Najib. Okey tuan, saya daripada dulu saya kata Zahid Hamidi hanyalah nak mengkhianat Najib saja. Dia takkan bantu Najib, dia cuma nak selamatkan diri dia saja. Sebelum ni orang UMNO duk desak untuk buat desakan supaya siasat Hakim Nazlan. Saya nak tanya apa cerita dengan desakan siasatan Hakim Nazlan ni? Desakan siasatan ke atas Hakim Nazlan ni adalah satu yang penting juga. Kerana itu adalah tuntutan Najib, bukan penting bagi diri saya. Sebab Najib kata bahawa semasa Hakim Nazlan buat keputusan ke atas penakwaan dia, ada konflik kepentingan. Jadi dia suruh siasat Hakim Nazlan. Jadi apa yang berlaku? Hari itu kata nak siasat, lepas tu apa cerita berkenaan dengan siasatan Hakim Nazlan? Lepas tu sekarang ni pergi pula kepada lembaga pengampunan. Mula-mula dikatakan bahawa nak naikkan nama Najib dalam lembaga pengampunan. Last kali dalam mesyuarat lembaga pengampunan pun nama dia pun tak ada. Lepas tu Zahid Hamidi kata sabar. Nanti kita serahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Nanti nama Najib akan ada. Ini kalau nak manipulasi orang bodoh bolehlah. Siapa yang bawa nama dalam lembaga pengampunan ni? Syur ni siapa bawa? Syur ni pun dalam menteri. Kalau pada hari raya itu Najib tak dapat lembaga pengampunan, bila Najib nak dapat? Dia cuma ada pengampunan ni, tak silap saya dia ada hari raya, hari keputeraan yang di-Pertuan Agong, dan juga hari wilayah. Jadi bila nak bawa masuk nama Najib? Syur ni. Dia disyorkan oleh Perdana Menteri. Bukannya tiba-tiba nama tu terbang duduk atas meja. Siapa yang bawa fail ni semua? Jadi tak perlu budak dalih lah. Hari ni keluar pula artikel dekat dalam Malaysia ini hari ni. Jadi Amanah kata tak payah bagi pengampunan. DAP kata tak payah bagi pengampunan. PKR kata, ada orang PKR kata tak perlu bagi pengampunan. Zahid kata oh tak ada, Amanah tak cakap apa, tu bukan pendirian parti, tu bukan pendirian PKR, tu bukan pendirian Amanah, tu bukan pendirian DAP. DAP sebut semalam di dalam dia panggil podcast bersama dengan Khairi Jamaluddin. Juru cakap DAP bagi tahu, dia kata dia tak sokong kepada pengampunan. Hari ini keluar artikel di dalam berita yang pro kepada Pakatan Harapan. Dia kata biar mereka mereput dalam penjara. Dia menuju kepada siapa? Tuju kepada ni lah, Najib Razak lah.
Jadi penyokong-penyokong Najib ni hanya, ya Muhammad Azman, penyokong-penyokong Najib ni hanya dipergunakan oleh Zahid saja. Zahid dah beritahu kat mereka, kata, oi, sabar. Zahid ni saya nak beritahu, dia takkan bebaskan Najib. Sebab dia nak mempertahankan kedudukan dia sebagai Presiden UMNO. Saya beritahu dah sebelum ni dalam live saya, saya ada dekat dalam satu tempat, yang mana ada wakil daripada keluarga Najib yang pergi jumpa dengan seseorang, dan diceritakan apa yang sebenarnya yang Najib nak. Najib nak supaya disiasat Hakim Nazlan, kemudiannya dia nak dibicarakan semula kes dia tu, sebab dia nak bawa lawyer daripada UK, dipanggil sebagai Queen Counsel, nak bawa main Malaysia, nak bicara semula kes dia. Dia kata kalau dia bersalah lah. Kalau dia tak bersalah, dia nak membuktikan bahawa dia tak bersalah, tapi bukan melalui pengampunan, tetapi melalui pembicaraan semula. Jadi saya nak tanya, adakah mereka ni buat sebagaimana yang dituntut? Adakah Zahid hari ini melunaskan? Adakah Zahid siasat Hakim Nazlan? Adakah Zahid berusaha untuk membawa Najib ke pembicaraan semula? Saja duk main game pengampunan ni je. Lepas ni mereka akan bagi tahu apa pula? Oh, tak boleh sebab terlampau awal lagi, suruh sabar Ustaz. Sebab baru jadi kerajaan tak boleh bagi pengampunan. Tahun depan kita akan ampunkan Najib. Tahun depan tanya pula, Zahid akan kata lagi tahun depan. Jadi apa pun jadi bodoh lah. Duk pergi dengar cakap Zahid ni penyokong Najib ni. Jadi bagi pandangan saya, takat itu ialah cerita pengakhiran cerita Najib ni sebab dia percaya orang. Saya nak beritahu kepada orang UMNO, kena ingat satu benda. Yang memecahkan ahli UMNO adalah Zahid Hamidi. Kena ingat surat Zahid pada 2016 tu. Zahid mengatakan apa? Dia tulis surat minta sokongan daripada ahli-ahli Parlimen UMNO untuk lawan Najib. Dia kata Najib mentadbir negara mengikut kepentingan peribadi. Najib ini, dia lah cakap pada tahun 2016. Luqman Adam bagi tahu benda tu betul. Itu adalah pengkhianatan lama yang dibuat oleh Zahid Hamidi. Zahid Hamidi pernah khianat dengan Najib. Dia kata suruh lantik dia sebagai Presiden UMNO pada tahun 2016. Adakah Zahid nak turun? No. Zahid sekarang ni Presiden UMNO. Dia nak turun ke bagikan Najib? Dia takkan bagikan Najib. Dia kata lebih baik Najib duduk dalam penjara 12 tahun supaya dia boleh mengekalkan kedudukan dia sebagai Presiden UMNO. Jadi Zahid sekarang ni cuma nak meloloskan diri dia. Dia bawa UMNO pergi duduk dengan DAP PJR sebab dia nak lepaskan diri dia. Dia nak lepaskan diri dia daripada pendakwaan di mahkamah dan sebagainya. Jadi dia tak nak fikir macam Najib. Jadi penyokong Najib ni jadi baru Zahid lah. Kalau saya jadi penyokong Zahid, Najib ni, minta maaf aku nak dengar cakap Zahid ni. Aku takkan dengar punya Zahid minta Timbalan Perdana Menteri sebab apa? Supaya dia boleh tunjuk dia lebih better daripada Najib. Supaya dia dapat menghimpunkan orang Najib jadi orang dia. Dan sekarang ni kalau kita tengok, geng-geng Najib dah banyaknya beralih untuk sokong pada Zahid. Sekarang ni mula pula dengan penawaran GLC. Jadi lama-lama Najib ni duduk diam-diam lah kat dalam penjara. Sebab tu keluar artikel kat dalam Malaysia kini hari ni, mereputlah dikau dalam penjara. Mereputlah. Sebab hang percaya kepada Zahid Hamidi. Okey saudara-saudara, kami tetap sokong MB Kedah. Kedah ni susah mereka nak ambil alih. Kedah ni kalau mereka nak kalau mereka nak takbir Kedah, suruh mereka bagi tahu lo menteri besar siapa dia mereka nak bagi jadi kat Kedah tu. Siapa yang mereka akan angkat jadi menteri besar di Kedah? Mahfuz. Mahfuz tempat dia sendiri pun orang tolak dia. Orang tak mau kat dia. Macam manalah dia nak jadi menteri besar? Apalah yang Mahfuz boleh buat di negeri Kedah tu? Siapa barisan exco yang Mahfuz nak bawa naik? Siapa orang yang akan bertanding di Kedah tu? Cerita main siapa yang kita nak nampak? Tak payah cerita banyak lah tuan-tuan. Sekurang-kurangnya Menteri Besar Kedah Sanusi, walaupun tak sampai 3 tahun dia jadi Menteri Besar, dia berusaha sebaik mungkin. Saya orang Kubang Pasu. Saya beritahu pada saudara semua dulu, di Kubang Pasu banjir dan sebagainya. Sanusi selesai masalah banjir. Dulu kita Ayak pun ada masalah. Dia selesai, tapi Kedah ni bukan kecil. Kedah ni bukannya besar Pulau Pinang, tuan-tuan.
Kedah ni besar, daripada Al-Ustaz nak pergi ke Baling ambil masa 2 jam. Itu baru rentas berapa daerah, ambil masa 2 jam. Daripada Bukit Kayu Hitam nak pergi ke Sempadan, nak pergi ke Sungai Petani, berapa lama ambil masa. Jadi Kedah ni besar, slow-slow lah. Tu tak tolak kawasan pedalaman. Jadi dia staggered by staggered lah, stage by stage. Jadi dia buat benda tu berbanding daripada kerajaan-kerajaan yang sebelum ni, yang ditadbir oleh menteri besar sebelum ni. Kita tak payah sebut nama Syed Razak ke, Mukris ke, Ahmad Bashar ke, apa mereka buat. Tu yang jadi banjir besar ke atas Gunung Linas tu. Sebab apa? Yang buat projek Musang King. Bukan Sanusi buat projek Musang King. Yang buat projek Musang King adalah menteri besar yang dulu. Tu yang boleh jadi kepelayak. Tu pun dia kenal juga. Jadi tuan-tuan, kalau kita sekarang ni, kalau kita balik Kedah, kita nampak banyak pipe-pipe yang baru yang nak ditukar. Jadi dia mengikut kepada progress work lah. Jadi kita nampak, menteri besar ni buat kerja. Bukannya duk cakap pandai, duduk atas meja makan, duk buat video macam orang bodoh. Aku nak beli baju raya mana ni, 120,000 tak masuk lah account lagi. Kita bukan nak menteri besar macam tu. Kita bukan nak menteri besar sopan badut macam tu. Kita nak menteri besar ni ada otak lah. Macam Sanusi ni kan, dia kalau orang kata kat dia berkias, tapi dia buat kerja. Dia tak pernah duk cerita, duk buat lawak bodoh-bodoh, duk main TikTok, duk abang ni 120,000 nak beli baju raya. Dia tak pernah duk buat lara-lara macam tu. Jadi takkanlah kita nak angkat Mahfuz. Orang Kedah kalau angkat Mahfuz jadi menteri besar, saya rasa saya sanggup tukar IC saya, pergi dekat Jabatan Pendaftaran tu, nak minta tukar, boleh tak saya nak jadi rakyat negeri lain. Sebab apa? Kemungkinan besar mungkin orang Kedah banyak yang dah hilang dah pemikiran waras dia tu. Mahfuz ni bagi jadi badut jadilah tuan-tuan. Pergi letak dia kat fanfare mana-mana, suruh dia buat lawak di fanfare. Tak sesuai lah dia nak jadi menteri besar. Bagi dia pergi panjat pokok petai ke. Cukup lah tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Tu sahabat saya SK yang hebat dan dahsyatnya pun ada di sini. Pressure test, tandas test dan lain-lain dan perlukan prosedur yang ketat, bukan main korek dan tanam. Ya betul ya. Dia nak kena tengok tu ayak dia panggil apa? Paras ayak tu ke? Kalau dia tak kena satgi ayak jadi bertakung. Adalah macam-macam lah kerja dia pun duk buat. Pandailah kontraktor tu buat. Janji ada dia punya orang kata apa, ada benda yang mereka buat yang rakyat nampak mereka buat lah. Bukannya ni tuan-tuan, kalau saya buat pendedahan di Selangor ni tuan-tuan tengok 4 penggai. Saya nak tanya tuan-tuan, mana ada di Kedah jalan teruk macam di Selangor. Semalam ada orang hantar saya lah ni tubuh satu squad. Squad ni dipanggil squad untuk bagi tahu kat saya maklumat apa yang berlaku di Selangor. Tuan-tuan, jalan runtuh makan langat. Hari tu masa isu banjir tu pun tak siap lagi. Lepas tu itu tak apalah, baru je ni 15 tahun jadi kerajaan, jalan merekah berlubang. Saya tak mau abang lah live ni, sekali saya tak sempat pergi buat video, lepas pergi buat dah jalan tu. Jadi macam-macam lah tuan-tuan. Ayak hitam perairan ayak sungai tercemar penuh dengan sampah. Sembang pandai mereka, tempat mereka teruk tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Saya rasa di Facebook cukup lah. Setakat tu lah. Malam ni suara tak ada ni tuan-tuan. Tapi lah support kawan-kawan kita yang lain. Muazzamin Ikmia, terima kasih. Setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.